Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak syukur Ustazah? Okey, baiklah. Ustazah harap semua berada dalam keadaan yang sihat insya-Allah. Okey, bertemu kembali kita dalam PDPR untuk hari ini bagi mata pelajaran Al-Quran. Okey, seperti biasa kita mulakan PDPR kita dengan bacaan doa. Okey, baiklah semua tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku, permudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah melapangkan dada kita semua, mudah untuk menerima ilmu insya-Allah. Okey, baiklah. Okey, kamu semua nampak tak gambar yang Ustazah paparkan ini? Okey. Nampak tak apakah yang melalui atas pelangi tersebut yang kamu nampak? Yang pertama, haiwan. Betul tak? Okey, yang kedua, pandai semua manusia. Jadi, insya-Allah hari ini kita nak belajar tajuk surah An-Nas. Surah An-Nas membawa maksud manusia. Okey, insya-Allah saya akan memberi penerangan ringkas untuk surah An-Nas hari ini. Jom kita tengok isi-isi pentingnya, insya-Allah. Okey, baiklah anak-anak syurga semua. Okey, paparan yang seterusnya ini seperti biasa kita mulakan dengan bacaan untuk ayat Quran untuk surah An-Nas. Okey, jom baca sama-sama dengan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Okey, baiklah, surah yang saya bacakan sebentar tadi nama dia surah An-Nas. Okey, baiklah, mari kita baca isi penting yang ada dalam paparan ini. Okey, jom. Pertama, nama surah An-Nas. Kedua, bilangan ayat ada 6 ayat. Okey, isi penting ini anda perlu ingat dan hafal. Okey, jom tengok yang seterusnya. Okey, baiklah. Yang seterusnya, okey, jom ikut Ustazah sebut dan baca yang isi penting yang ada dalam paparan ini. Okey, ketiga, tempat turun surah di Mekah, ayat Makkiyah. Keempat, tema surah manusia. Kelima, erti kalimah. A'udzu artinya aku berlindung. Suduri artinya dada. An-Nas artinya manusia. Okey, baiklah. Isi-isi penting ini anda perlu hafal seperti biasa. Okey, jom tengok paparan yang seterusnya. Okey, baiklah anak anda semua. Okey, yang seterusnya, paparan yang seterusnya ini adalah berkaitan dengan pengajaran ayat untuk surah An-Nas. Okey, baiklah. Seperti yang kita tahu, surah An-Nas membawa maksud manusia. Dan di antara sebab turunnya surah An-Nas ini adalah di mana telah berlakunya satu peristiwa, ya, di mana Nabi kita iaitu Nabi Muhammad SAW, ya, Rasulullah SAW telah disihir, ya, oleh seorang lelaki Yahudi yang bernama Labid ataupun Lubaid, ya. Jadi dengan peristiwa itulah, ya, maka turunnya surah An-Nas ini, ya. Surah An-Nas ini diturunkan selepas turunnya surah Al-Falaq, ya. Surah Al-Falaq dengan surah An-Nas ini, ya, peristiwanya adalah sama, ya. Sebab turunnya adalah sama, di mana Rasulullah SAW telah disihir, ya, oleh lelaki Yahudi, ya, yang menyebabkan
Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya jatuh sakit ya. Jadi dengan peristiwa itu Allah telah turunkan surah An-Nas ya. Okey, jom kita tengok pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah An-Nas ini. Okey, jom ikut saya baca. A. Kita wajib percaya hanya Allah tempat untuk berlindung dari segala kejahatan syaitan, jin dan manusia. Maksudnya kita sebagai orang Islam ya wajib beriman kepada Allah SWT ya, di mana tempat untuk kita berlindung daripada kejahatan yang dilakukan oleh syaitan, oleh jin, oleh manusia ya. Kita hanya perlu berlindung, meminta perlindungan daripada Allah SWT saja. Tak boleh berlindung daripada benda lain ya. Okey, kemudian B, Allah melarang kita berbuat jahat kepada manusia lain. Maksudnya kita sebagai orang Islam ya, kita sebagai manusia ya, dalam surah ini Allah melarang kita ya berbuat jahat ya, perkara yang jahat kepada manusia-manusia yang lain ya. Contohnya sihirkan manusia ini ya, bagi orang tu sampai sehinggakan dia jatuh sakit ya, seperti mana yang berlaku dekat Nabi ya. Perbuatan lelaki Yahudi itu menyebabkan Nabi sakit ya. Kemudian jadi kita sebagai orang Islam kita tak boleh buat jahat kepada orang lain ya. Itu maksud dia. Kemudian C, Allah menciptakan makhluk sekalian alam dan berkuasa penuh ke atas ciptaannya. Maksudnya Allah lah yang menjadikan ya makhluk sekalian alam ya, alam pokok, manusia semualah ya, haiwan ya. Jadi Allah Maha berkuasa sepenuhnya ke atas kita semua ya. Jadi itu di antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah An-Nas. Okey, dekat sini Ustazah datangkan 3 pengajaran. Kamu boleh pilih salah satu daripadanya dan hafal ya. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Okey, baiklah anak-anak semua. Okey, paparan seterusnya ini adalah isi-isi penting yang perlu anda semua hafal. Okey, pertama sekali dah tentu anda perlu hafal isi kandungan ayat bagi surah An-Nas daripada ayat pertama sehinggalah ayat yang ke-6. Okey, jom kita tengok yang pertama. Apakah nama surah ini? Jawapan dia surah An-Nas. Okey, kedua, berapakah bilangan ayat dalam surah ini? Jawapan dia 6 ayat. Ketiga, di manakah tempat turun surah ini? Di mana? Di Mekah ya. Keempat, apakah tema surah ini? Iaitu manusia. Okey, seterusnya yang kelima, erti kalimah. Okey, apakah erti a'udzu? A, a'udzu artinya aku berlindung. B, suduri artinya dada. C, An-Nas artinya manusia. Okey, baiklah. Yang keenam, apakah pengajaran ayat dalam surah An-Nas? A, kita wajib percaya hanya Allah tempat untuk berlindung dari segala kejahatan syaitan, jin dan manusia. B, Allah melarang kita berbuat jahat kepada manusia lain. Dan C, Allah menciptakan makhluk sekalian alam dan berkuasa penuh ke atas ciptaannya. Okey, baiklah. Ini semua adalah poin penting yang perlu anda hafal. Okey, pengajaran hafal satu sahaja. Okey, jom tengok yang seterusnya. Okey, baiklah anak-anak semua ya. Kita sudah menghampiri di penghujung sesi rakaman PDPR Ustazah untuk hari ini bagi pelajaran Al-Quran. Ustazah memohon maaf kerana ada gangguan suara dalam video ini yang tidak dapat Ustazah elakkan. Ya, namun begitu Ustazah harap anda semua dapat menonton video ini ya, rakaman video ini daripada mula hinggalah akhir, dan sudah tentunya anda perlu hafal isi-isi penting yang Ustazah sudah lampirkan dalam video ini. Jadi Ustazah sudahi dulu PDPR Ustazah untuk hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.